Hello good people, welcome back to Ashraf Channel. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Alright guys, so hari ini hari Senin guys, kita nak berkongsi dengan korang guys kisah-kisah seram. Kalau korang yang mana dah lama kat sini Acah nak umumkan lah. Okay, Isnin ni guys, kita dah start show 9.30 malam guys. Setiap Isnin 9.30 malam. Kalau sebelum ni kita buat 10 malam kan. Untuk kali ni kita awalkan sikit. Tapi di bulan puasa nanti akan ada berlakunya perubahan masa. Kita akan bagi tahu jugalah kemudian. Okay, so guys, jangan lupa tekan like, subscribe dan juga tekan bell notification. Hari ni kita nak cerita pasal homestay guys. Yeah, so kita tengok intro macam biasa. Lepas tu kita layan video. Roll it. Okay guys, untuk cerita yang pertama ni guys, kita nak ceritakan dengan korang satu kisah yang terjadi dekat Melaka ni guys. Wow, bila cerita pasal Melaka ni, orang-orang kongsi kat Acap. Acap memang sangat-sangat, orang kata apa, excited lah. Sebab Acap pun daripada Melaka kan. So bila kita dengar cerita-cerita daripada Melaka ni, of course kita akan macam rasa, wow, kan, di negeri kelahiran aku ni ada kisah sebegini. Itu dah guys. Alright, so kisahnya berlaku sekitar tahun 2019. 2019 ni guys, diorang ni baru sahaja habis SEM 2. Biasalah student-student ni kan. So bila dah habis SEM ni, nak release tension, nak berehat katanya, mereka pun bersetuju untuk bercuti di Melaka guys. Diorang ni daripada Johor guys, daripada Johor Bahru. Okay, so diorang kata, okay kita lepak Melaka lah kan. Kita pun nak stay dalam 3 hari 2 malam macam tu lah. So diorang ni ada 5 orang guys totalnya. Tapi kisah ni berlaku di antara 2 orang ni. Okay, ingat nama ni, first Fiza, nombor 2 Kila, dan adalah nama-nama yang lain. Tapi yang lain ni macam tak ada apa-apa side effect sangat dalam kisah ni guys. Okay guys, bila kita nak bercuti, of course lah kita nak cari tempat penginapan kan. Nak pergi hotel mahal sangat. Lepas tu diorang pun macam, alah kita pun 5 orang kan, nak duduk hotel pun macam nak sewa pun payah apa semua. So kita decide untuk cari homestay yang murah-murah je dekat Melaka, yang biasa-biasa, janji boleh duduk. And kenapa diorang decide untuk datang ke Melaka guys, adalah kerana mereka kata ini adalah percutian pertama diorang selepas diorang dah berkenalan 2 SEM kan. So biasalah perempuan punya bonding time ni, kita kena faham guys kan. Alright, so lepas diorang dah decide apa semua, kita cut it short, diorang pun memilih untuk menginap di sebuah homestay di area Masjid Tanah Melaka guys. Okay, sampai je dekat tempat tu, diorang first impression is be like, uish, lawanya tempat ni. Lain lah dalam gambar. Aku nampak macam biasa-biasa je. Cantik lah weh. Dia kata macam tu lah. Sebab menurut diorang, dalam gambar tu dia macam nampak kind of modern traditional yang biasa-biasa punya rumah lah. Tapi bila sampai, memang tersegam indah. Okey, rumah yang digambarkan memang cukup luas, memang cukup puas hati untuk 5 orang ni duduk. And apa yang paling best sekali, diorang kata dekat situ ada satu anjung untuk diorang ni OOTD, untuk diorang ni TikTok and so on lah. So sebelum diorang masuk ke dalam rumah tu, diorang pun ber-OOTD katanya. Lepas selesai OOTD, diorang pun nak naik ke rumah dengan barang mereka masing-masing. Ketika diorang ramai-ramai tu tengah naik, tengah angkat barang, tiba-tiba diorang dengar, ouch, aduh, apa benda tajam ni dekat tangga biru ni. Dia terdengar bunyi suara Kila ni menjerit kesakitan. So Fiza ni macam, kenapa ni? Aku tak tahulah apa benda tajam ni. Aduh, sakit kaki aku. So diorang pun check dekat belah bawah tangga tu, diorang ternampak macam ada satu macam ada sepihan yang tajam lah. So terkena kaki Kila ni dan berdarah sedikit guys. Tapi tak ada apa-apa big issue lah kat situ. Cuma ada kecederaan kecil lah, tak dalam lah kan. And then diorang pun macam papah Kila ni and then naik ke atas guys. Sampai je dekat atas guys,
Fiza ni terus merawat Kila dekat kaki dia. Dia rawat kan, kau ni hati-hati lah, tengoklah sikit kalau jalan. Ini kau main gedah je, manalah aku tahu nak ada benda tajam kat situ. So diorang pun membebel sama satu sama lain apa semua kan. Alright. So waktu tu diorang tengah membebel apa semua, dah settle apa semua. Kawan dia yang 3 orang lain ni pergilah tengok bilik-bilik yang lain. Okay, selesai je dia rawat Kila, dia pun bangun. And then dia nak pergi toilet untuk basuh tangan guys. Okay, setiap bilik ada toilet guys. Dia masuk je dalam toilet tu, dia tengok cermin dekat dalam toilet tu. Dia tengok dalam cermin apa semua. Dia macam, besar juga rumah ni Dia pun buka pintu toilet tu. Buka je pintu toilet tu guys. Depan dia straight away ada satu benda yang ditutup dengan satu kain berbenang putih kuning kat situ. Ini yang dia bayangkan lah. And ada bunga-bunga sikit kat situ. Ush, ni apa benda ni? Dia pun tarik kain tu, and then dia lihat ada satu cermin yang besar yang diletakkan di atas satu rak lama, satu rak tradisional dekat dalam bilik tu. Wih, gila. Untunglah. Nampak? Kita ada cermin dalam bilik ni. Tak payah aku pakai cermin dalam toilet tu. Susah-susah je. Sebab dia kata dia cari cermin dekat dalam bilik tu tak ada. That's why dia masuk dalam toilet. Dia macam, uish, cantik lah. Besarlah cermin ni. Aku siap kat sini lah, senang. Masa Kila nampak si Fiza ni pergi buka, dia pun cepat-cepat pergi kat Fiza, and then dia tutup balik guys. Dia tutup balik. Kau ni, apa masalah kau ni? Kan tuan rumah tu kata jangan suka-suka jangan suka-suka usik barang dekat dalam ni. Alah, cermin je pun. Apa yang peliknya? Apa yang nak kecoh sangat? Jangan, orang dah pesan janganlah. Yelah. Ni kaki kau okey ke tak? Okey. Dah, pergilah mandi. Cepat, malam kan kita nak pergi jalan ni. Nak pergi bandar kan? Kan sekejap lagi Melaka ni jam. Yelah. So Kila tu pun capai tuala, dia buka apa semua patut, dia pun pergi mandi guys. Tinggallah Fiza dekat dalam bilik tu seorang diri. So dia pun tengok kiri kanan. Dia pun buka beg dia waktu tu. Dia keluarkan satu baju, and then dia buka sekali lagi tirai putih tu, and then dia macam, hijau ke pink? Aduh, sini lighting tak cantik lah. Dia pun angkat cermin tu, and then mengalihkan dekat area belah tingkap untuk lighting yang lebih baik guys. Sampai dekat situ, dia pun hijau, pink, hijau lah. Dia pun letak balik baju dia dekat dalam beg tu guys. Dia pun toleh ke belakang lah. So masa dia toleh tu, dia pun simpan lah apa semua. And bila dia toleh balik guys untuk tengok cermin tu, alangkah terperanjatnya dia, cermin tu tak ada kat depan tingkap tu. Sebaliknya, cermin tu ada dekat tempat asal dia. Dan yang paling menakutkan sekali, cermin tu bertutup guys, seperti tak diusik. Kila, kau dalam toilet lagi ke? Yo. Cepat sikit. Kejap. Sikit lagi. Time tu Fiza dah macam tadi macam kat sini. Kila dalam toilet. Entahlah. Dia pun lantakkan je, and then pun Kila pun keluar. So bila Kila keluar, turn Fiza ni pun nak mandi. So diorang mandi apa semua, and then diorang pun keluar daripada rumah tu guys. Okay guys, lepas je diorang balik daripada diorang pergi jalan-jalan tu apa semua, kan Fiza dengan Kila ni kan satu bilik kan. So Fiza ni pun waktu tu dia kata dia macam keletihan sikit. So dia macam mamai, tapi dia malas nak bersiap untuk pergi tidur lah. So waktu tu kira macam dia tengah pakai baju untuk dia keluar tadi lah. So Kila ni pun macam, weh bangunlah, tukar baju tu, basuh kaki, kan kena kacau pun kau tahu. Kau ni mulut macam apa tak payahlah cakap macam tu. Itulah aku cakap je. Kau ni, dah lah aku nak mandi, tukar baju tu. Yelah. Tapi bagi aku mandi dulu boleh tak? Pergilah. So Fiza pun bangun, and then dia pun pergi mandi guys. Selesai je Fiza mandi, dia pun keluar daripada bilik air tersebut. Okay, sampai je dia keluar daripada bilik air tu, dia tengok dekat dalam bilik tu Kila tak ada. Tapi dia dengar dekat luar orang tengah borak-borak lah pada waktu tu. So dia pun macam dia orang tengah borak lah kan. So biarlah dia kan. So dia pun nak bersiap untuk tidur guys pada waktu tu. Okay,
So dia pun mengenakan pakaian tidur dia waktu tu. And waktu tu dia nak keringkan rambut guys. Sekali lagi si Fiza ni punya degil, dia pergi buka balik cermin putih tu, kain putih tu, and then dia galihkan sekali lagi cermin tu dekat belah yang ada lighting. So waktu dia tengah duk sikat-sikat rambut dia, duk cemniam-cemniam rambut dia kan, dia kata waktu tu cap, saya rasa seperti ada seseorang melintasi belakang saya waktu tu. Tapi saya toleh tak ada siapa-siapa. Saya macam Kila? Tak ada siapa pula. Dia kata macam tu. Tapi saya pun macam buat tak endah, and then saya just betulkan rambut saya. And pada waktu tu cap, saya terlihat dekat area cermin tu, waktu saya tengah sisir rambut saya nampak ada seseorang berpakaian seperti baju kebaya dekat belakang saya waktu tu. Uish. Ini Zira ni. Sebab dia kata waktu dia keluar tadi, si Zira ni ada beli baju kebaya. Dia kata dia memang terfikir yang tu Zira lah, kawan dia seorang lagi. Dah kenapa nak tumpang cermin belakang aku ni, nak beri gitu je kan. Sebab Fiza ni kata waktu dia tengah tengok cermin tu macam rendah sikit tau. So waktu tu dia just nampak bahagian kaki hingga ke pinggang saja. Dia nampak dekat pinggang ni baju kebaya biru, bawah tu kain batik. Macam tu dia tengok. Lepas tu dia pun macam, dia nak try baju ke? Dan waktu tu Fiza ni pun toleh ke arah belakang untuk tegur lah kawan dia si Zira tu. Weh Zira, waktu dia toleh ke belakang tu, tak ada siapa cap. Waktu aku toleh ke belakang, tak ada siapa cap. Aku terus bangun, and then aku keluar ke depan. And bila aku tengok kat depan, aku tengok diorang macam tengah borak-borak apa semua tau. And tak ada orang pun beranjak daripada situ. Aku nampak siapa tadi? Waktu tu aku pun nak masuk balik ke dalam bilik. And waktu aku toleh ke belakang untuk masuk ke dalam bilik, tiba-tiba aku Kila, bila masa kau kat sini? Engkau ni kenapa ni? Asyik daripada tadi menjerit, terperanjat. Kenapa? Tak ada apalah. Kau berdiri kat belakang aku tadi kan? Mana ada? Aku daripada dapur ni. Kau tak nampak aku pegang air ni? Dah lah, aku nak tidur lah. Kau ni pelik-pelik lah. Dah lah, aku nak pergi tidur lah. Aku penat kot. So Fiza ni pun dah mental, dia dah koyak. Aku tak tahu apa yang dia koyak sangat. So dia pun rasa lantak, and then dia pun baring guys. Dan dia pun terlelap pada waktu tu. Inilah yang terjadi pada Fiza pada waktu tu. Menurut Fiza guys, waktu tu jam telah pun menunjukkan pukul 2:30 pagi. Dia terjaga sebab dia nak pergi buang air. Toilet dia kan depan dia je kan. Waktu dia terjaga tu, dia tengok Fiza pula, dia tengok kawan dia sebelah, si Kila tu tengah nyenyak tidur. Tapi membelakangkan dia lah. So dia pun macam, dah tidur ke semua? Rumah pun dah gelap, tak ada dengar bunyi siapa-siapa. Dia pun bangun untuk pergi buang air guys. Tapi waktu dia nak bangun daripada katil dia baru naikkan badan dia sikit, dia ternampak ada satu susuk tubuh yang sedang duduk membelakangi dia waktu tu. Satu perempuan berkebaya biru berkain batik sedang menyisir rambut dia dan memandang tepat ke arah cermin tu. Dalam keadaan gelap yang macam tu, dia macam sama-sama tak perasan siapa yang ada dekat situ. Zira ke tu? Zira. Dia pun try ngintai tau guys. Dia try ngintai daripada hujung selimut dia. Zira, kau buat apa kat cermin tu? Waktu tu, ketika dia tengah intai dekat area cermin tu, sebelah dia guys, ada pergerakan di sebelah dia. Bergerak melihat ke arah dia, and then cakap macam ni, jangan alih. Waktu tu dia tengok ke arah sebelah, dia kata sebelah tu adalah satu perempuan yang sedang berkebaya biru tetapi sedang baring membelakangi dia dengan rambutnya yang panjang sampai ke hujung katil. Waktu tu guys, Fiza menjerit sekuat alam, memang sekuat tidak, sehingga dia ternampak ataupun dia terlihat katil itu seperti seolah-olah dipegang oleh something tau. Dia boleh nampak tau katil tu macam, faham tak? Dia macam kena tarik ditarik oleh something lah. And pada waktu tu guys, dia kata pintu bilik dia tu bergoncang tau, tung 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 tung. Tapi dengar suara dia, dengar bunyi nama dia dipanggil daripada luar. Fiza,
Tung 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 tung. Tolong, 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 tolong. Tolong, dia kata macam tu. Waktu tu dia jerit. And pada waktu tu aku tak tahu malah macam mana, tiba-tiba pintu tu terbuka dan dekat depan tu Kila guys. Satu lagi apa yang seram tentang cerita ni adalah Kila ni rambut dia pendek tau. Kila rambut ni dia pendek. That's why dia macam menakutkan. And Kila pada waktu tu pergi dekat Fiza. Dia kata, kau kenapa ni? Terjerit terlolong macam ni. Weh, aku nampak lah weh. Aku dia menggigil lah. Dia tak tahu nak buat apa. Waktu tu memang nampak lah yang Fiza ni memang tengah trauma. Memang macam takut lah kan. Dia macam trauma. Waktu tu Fiza ni terus call tuan rumah tu. And lepas dalam 10-15 minit tu tuan rumah sampai. And dia terus bawa Fiza ni ke hospital. Sebab nampak keadaan Fiza ni memang sangat-sangat lemah guys. Dan pada waktu tu Fiza ni ditahan dalam ward selama 2 hari akibat demam panas. Dan itulah dia kisah yang dikongsikan kepada aku guys. Wow, dahsyat guys. Epic gila kan. Itulah orang cakap, jangan galih-galih dogil bega now. Kan dah dapat. Tapi itulah benda-benda macam ni kita boleh jadikan iktibar. Dan kalau jadi pada kita, mungkin kita sama lah macam ni, demam panas itulah dia guys, kisah dia. Rangup setiap kali Keropok Moni, hidang petang pagi, Keropok Moni, rasa yang menawan Keropok Moni, untuk keluarga dan kawan. Keropok Moni, Keropok Moni, rangupnya. Alright guys, so kita nak pergi ke cerita yang kedua guys. Cerita yang kedua ni, okay, kalau korang wonder kan Acap ni cerita seram macam mana kan, ini Acap share dengan korang. Kau tengok ni, kertas ni. Ini semua cerita korang ni. Nampak tak? Penuh ni perkataan kan. Diorang suruh, diorang kata jap, rambut macam tak ngam. Diorang kata macam, Acap ni boleh cerita like macam lancar je, tak lancar sangat mat. Kita ada juga guardians kita guys. Kita tak boleh main langgar ya kan. Okey. Kita kena printing dulu macam-macam benda ni nak cakap. Okey, alright guys. Untuk cerita yang kedua ni, baby pula dah Acap ni kan. Okey guys. Untuk cerita yang kedua ni, kita nak cerita dengan korang tentang air guys. Okey, bukan air Flow 88, bukan. Air Flow 88 yang bukan tu. Air seorang jejaka yang berumur 28 tahun. Okey. Dia ni ada satu hari ni duk berbincang dengan keluarga dia. Keluarga dia kata diorang ni ada satu rumah yang berada dekat Perak sana. Tapi rumah ni dah hampir 9 tahun ke 10 tahun jugalah. Tak dijaga, dibiarkan begitu saja. So dia kata macam tak ada orang nak care pasal rumah tu. And dia kata family mak dia pun dah bersetuju nak bagi mak dia rumah tu untuk diusahakan. So Ayi ni pun macam orang kata apa, waktu tu dia mencadangkan supaya rumah tu dicantikkan balik and then dijadikan sebagai homestay guys. So Ayi cakap tak apalah kalau macam tu, biar Ayi handle lah. Ayi ada seorang kawan ni. Tengoklah hujung minggu nanti Ayi pergilah dengan dia, pergi kemas apa yang patut. Okey, diorang ni duduk dekat area Kuala Selangor guys. So tak jauh lah sangat dekat Perak sana. Okey. So Ayi ni kata waktu tu sampai je hujung minggu dia dah deal dah dengan kawan dia si Sepul ni. Tapi si Sepul ni buat hal pula last minute guys, and dia cancel sebab ada something problem lah. So Ayi ni pun malas nak tunggu, malas nak banyak cerita. Dia pun gerak pada waktu tu. Okey, dia gerak Sabtu pagi and dia bercadang untuk balik Ahad petang macam tu lah. So dia kata sampai je dekat tempat tu, dia tengok rumah tu tak adalah teruk sangat walaupun dah 10 tahun tinggal. Cuma yalah nampak banyak lalang tinggi. Tapi rumah tu dalam keadaan yang baik lagi. Rumah tu okey, cuma kawasan dekat keliling rumah tu tak berapa cantik lah untuk dipandang kan. So banyak benda yang si Ayi ni kena buat. Tapi dia kata it's okay, dia akan buat semampu yang dia boleh. Okay, Ayi pun stop kereta. Dia pun macam termenung lah. Dia tengok mana nak start dulu ni, dia kata waktu tu. So dia pun pergi keluarkan mesin gumput dia. Dia pun gumput mesin kala lalang-lalang yang ada dekat area situ guys. So bila dia tengah mesin gumput tu, dia tengok dekat bawah rumah dia tu banyak gila kayu guys. Bukan kayu murah-murah, kayu cengal mat.
Tapi dia kata kayu ni macam tak pakai pula kan. So dia pun keluar punggahkan kayu tu, and then dia letak dekat longgokan belah hujung rumah dia. Dia pun letak apa semua, and then dia kata dia nak naik ke atas rumah tu. And bila dia buka je pintu rumah tu, tiba-tiba guys, dia dengar ada orang bagi salam dekat bawah. Ternyata itu adalah seorang pakcik. Pakcik Lah aku tak silapnya katanya. Pakcik Lah ni memang orang tahu, dia ni tukang kayu dekat area-area kampung dia. So macam, kamu siapa? Tak pernah nampak pun ada orang kat rumah ni. Oh, saya cucu Tok Lang. Tok Lang dulu. Oh, Tok Lang. Udah 9 tahun meninggalnya ya. Rumah ni tak ada yang jaga ke? Ada, tapi dia orang sibuk lah masing-masing cik. Itulah. Ni teman nak tanya ni, kayu-kayu kamu longgok ni nak buang ke apa? Cadangnya macam tu lah. Tak tahu lagi nak buat apa cik. Sebab tak pakai kot. Sebab rumah ni pun nak kemas, nak buat mana yang boleh. Eloklah rupa gitu. Kejap lagi petang aku datang. Kalau kamu nak buang mana yang tak pakai, kamu bagi aku lah. Nanti tahulah apa aku nak buat. Boleh cik. Cik ambil lah. Cik ambil lah kalau cik nak. Okey. Kejap lagi aku datang naik lori ya. Boleh. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So si Pak Lah ni nak pergilah ambil kayu ni. So lah okey lah. Dia pun naik ke atas rumah, and then dia buka. Habuk. Debu. Dia kata debu waktu tu. So dia pun mengemas lah mana yang patut mengemas. Dia tengok pada waktu tu sudah pun pukul 4 petang guys. 4:30 petang macam tu lah lebih kurang. And masa tengah kawan-kawan kemas, sekali lagi tin, lori sudah sampai. Lori ambil kayu sudah sampai, and dia settle dengan kayu tu. Lori dah naik apa semua. Dia borak sekejap dengan Pak Lah. Dia tengok dah pukul 5 suku macam tu. So dia kata, Pak Lah saya nak kemas dulu yelah, kalau rupa gitu kita jumpa lagi lah di lain terima kasih lah ya kayu ni. Nak teman bayar ke apa? Tak payahlah Pak. Tak payahlah. Memang tak pakai pun. Terima kasih lah ya. Nanti apa-apa nanti aku datang sini lah tengok kamu. Ni baliknya bila? Esok petang balik lah ni, kemas-kemas ni. Yelah, terima kasih ya. Sama. So dia pun gerak, and dia pun pergi ke belakang rumah pada waktu tu. Si Ai ni lah. Ai ni pun buka mancis, and then dia bakar lah longgokan lalang dan juga daun-daun kering yang dia dah settlekan dekat area halaman rumah tu guys. So dia pun bakar lah guys apa yang perlu dia bakar pada waktu tu. And then sekali lagi guys, dia naik ke atas rumah tersebut. Masa dia naik, dia sampai ke atas tu, dikemas lah. Orang kata apa, mana perabot-perabot lama tu dikeluarkan kan. Kain-kain mana buruk tu dia pergi buang kat belakang, dia pergi bakar. Sampailah satu ketika ni, tengah dia duduk kemas-kemas kat bawah satu tempat ni, tiba-tiba dekat ada satu tiang rumah dia ni, ada something jatuh and tergentak kat bahu dia tau. Tak ada lah tergentak, dia macam jatuh and then kena bahu dia, benda tu bergulik kat depan. Dia macam mana datang paku ni? Tengok atas. Dia kata waktu tu paku guys. Paku mana pula ni? Dia pun angkat. Dia pun tengok dekat tiang yang dia kata paku tu jatuh. Tak ada bekas paku pun. Mana datang paku ni? Lantak lah. Dia pun pergi dekat belakang. Dia pun pergi buang lah sekali dengan paku-paku tu semua. Dia pergi bakar sekali. Sekali aung lah senang cerita. Okay guys. Waktu dia dah kemas, waktu tu dah 6:30 petang waktu tu. Dia memang ada plan guys nak maghrib dekat surau dekat ni lah, dekat kampung tu kan. Sebab dia pun dah lama gila tak balik. Dia kata last dia balik masa lepas SPM. Itu pun sebab atuk dia meninggal. Lepas tu dia tak balik lagi dah. So dia kata dia naklah pergi kat surau tu sajalah nak jemaah sama-sama kan. Tapi guys, pada waktu 6:30 petang tu guys, dia ni macam dah keletihan tau. Dia pun sandar dekat tiang yang jatuhnya paku tadi dan terlelap guys. Terlelap pula mamak ni kan. Nak jadi dengan cerita, masa dia terlelap tu guys, dia kata dia bermimpi dia dalam keadaan yang pelik pada waktu tu. Dia kata, aku mimpi aku dekat satu kawasan yang gelap. Tapi pada waktu tu aku nampak ada satu makhluk ni. Dia macam besar tak besar, tapi badan dia banyak bulu dan macam muka dia tu penuh dengan darah dia tengah mengangkat datang ke aku waktu tu. Sampailah aku terdengar bunyi azan dan aku terjaga pada waktu tu. Aku macam, Astaghfirullahalazim. Dia pun bangun and then dia pun pergi mandi. Selesai je dia mandi guys, and then dia nak pergi pergi solat maghrib pada waktu tu. Dia kata waktu tu dia jalan turun daripada tangga, dia terdengar seperti ada something tengah ikut dia daripada belakang sampailah
ke depan pintu rumah dia guys pada waktu tu. And bila dia keluar rumah, bunyi tu dah tak ada dah. So si Air ni pun macam, apa benda lah ni kan, apa benda yang aku dengar ni, apa benda yang aku mimpi petang tadi. So dia macam, faham tak? Dia rasa macam pelik sikit. So dia pun lepak kat surau tu sampai surau apa semua, lepas isyak. And then dia pun nak gerak balik guys. Bila dia nak gerak balik tu, dia kata pada waktu tu ada satu imam ni, salah seorang imam kot, dia kata tegur dia, kamu duduk rumah tu ke? Ya saya cik. Kamu cucu Tok Lang? Yelah saya cucu Tok Lang. Yang sulung tu ke? Ya yang sulung tu. Lama dah tak balik. Yelah tu, ini pun nak kemas-kemas rumah ni, bukan apa. Apa ni, jelah mak dah dapat rumah ni. Ingatnya kita nak buat homestay lah kan. Orang-orang jauh-jauh mana datang boleh sewa kan. Tiba-tiba pada waktu aku cakap macam tu kat Pak Imam tu muka dia berubah. Aku pun tak tahu kenapa. Muka dia berubah and then dia macam, kamu nak buat homestay? Yelah. Kamu ni jangan pandai-pandai. Kamu ni cucu je. Atuk kamu elok jaga rumah tu. Jangan diubah-ubahnya. Tak adalah, kemas je. Yelah, bagi rupa gitu aku balik dulu lah. Yelah. So dia pun macam, apa benda yang tak boleh. Suka hati aku lah kan, family aku nak buat rumah tu macam mana pun. Pada waktu tu dia macam tak fikir banyak lah guys. Tak fikir banyak. And then dia pun balik ke rumah dia pada waktu tu. Sampai dekat rumah guys, dia pun macam tak buat banyak benda. Tapi dia kata waktu tu dia just dapat makan nasi bungkus yang dia beli dekat area-area situ. Lepas tu guys, dia ngantuk guys. Dia ngantuk and then dia terus tidur. Dia kata pada waktu dia nak tidur tu, dia masih lagi dengar tau, macam ada tapak kaki orang dalam rumah tu berjalan macam tu. So dia pun macam, entahlah. Dia dah ngantuk punya pasal, dia pun tarik selimut dia dan dia pun terlelap guys pada waktu tu. Okey, besok harinya tu dia pun kemas. Tapi pada waktu tengah hari ketika dia nak start motor untuk pergi ke kedai, dia kata pada waktu tu cap, aku dah start motor and aku nak jalan ke depan. Tapi waktu tu aku macam terhenti sebab depan aku tu ada satu paku yang tengah tercacak tau. Aku pun turun nak pergi tengok paku tu. Ush, ini paku semalam ni. Aku dah buang, aku dah bakar ni. Mana datang paku ni? Pelik lah. Dia pun buang paku tu, dia pun pergi kedai. Selesai je dia pergi kedai guys, dia patah balik rumah dia. Dia kata masa dia balik rumah dia, pakcik lah tengah tunggu dia dekat rumah. Assalamualaikum, Ai. Waalaikumsalam. Kamu, aku nak cakap ni berat. Kenapa Pak Lah? Kamu ambil balik lah kayu-kayu kamu ni. Kenapa? Kan Pak Lah nak pakai semalam. Tak apalah, kamu ambil balik lah. Semalam aku letak dekat rumah aku tu, busuk, melantung baunya. Busuk? Aku tak tahulah kenapa, tapi tak apalah, aku pulang balik lah ya. Yelah, Pak Lah letak balik lah dekat ujung tu semalam. Yelah. Apa tu, Pak Lah tu pun drop semua kayu tu. And then Pak Lah dah habis, Pak Lah tu gerak lah. Dia pun macam, apa benda pula kayu bau busuk kan. And disebabkan dia macam pelik-pelik macam tu kan, dia pun pergi kat kayu tu nak pergi bau. Apa yang busuknya? Pak Lah ni bukan dia kata waktu tu. And dia merasa macam pelik tau. Dia rasa macam, faham tak? Adalah imam tu kata macam tu semalam, Pak Lah pula pulang kayu petang ni kan. So dia macam tak sedap hati, tapi dia macam buat tak tahu je lah. Pada waktu tu guys, dia kata dah nak maghrib dah. Dia pun kemas. Dah habis dia maghrib, azan maghrib. Kali ni dia tak pergi surau guys, tapi dia duduk kat situ sebab dia expect pukul 9, pukul 10 lebih dia nak balik. Sekali lagi, Mamat ni memang sedang terlelap guys. Pukul 7 lebih lepas dia habis solat, dia pergi menyandar dekat satu tiang kat rumah ni. And then dia terlelap guys. Dia terlelap. Tiba-tiba dia tersentak guys. Dia kata waktu tu dia rasa seperti ada something tengah peluk dia guys. And dia macam tapi bila dia tengok keliling, gelap, tak ada siapa-siapa pun. Dia macam Astagfirullahalazim. And dia bangun, dia pergi buka suis lampu yang ada kat situ. And waktu dia buka suis lampu tu, dia kata dia mula bau busuk guys pada waktu tu. Bau apa ni? Kenapa tadi tak ada? Dia pun jalan keliling rumah dia. And then dia kata bau tu kuat gila. And dia naik ke atas rumah. Dia pergi dekat satu tiang ni. Bau ni datangnya daripada tiang tu. Ada binatang mati ke bawah ni kan, dia kata waktu tu. And then dia pun pergi ke bawah untuk pergi check apa yang ada dekat bawah tu. Dia pun pergi, dia tengok, Allahu Akbar.
Pada waktu tu dia kata dia nampak dekat bawah tiang tu ada something yang tengah peluk cap. And makhluk tu 100% sama macam mana yang aku mimpi. Tapi waktu tu sebab aku terperanjat kan, aku tak tahulah kenapa aku keluarkan phone, aku buka torchlight. And bila aku buka torchlight cap, aku tengok dekat bawah tu tak ada siapa-siapa cap. Oh lagilah aku seram kan. Pada waktu tu aku terus berlari nak naik ke atas rumah. And aku nak masuk lah, nak pergi tengok apa yang jadi dekat dalam rumah tu. And waktu aku nak pergi masuk ke dalam rumah tu cap, pintu dekat depan tu terkunci cap, berkunci. Aku dah cap, ni siapa pula kunci daripada dalam ni? Aku pergi ke belakang cap untuk pergi buka pintu belakang. And waktu tu pintu belakang pun berkunci. Lepas tu cap, aku ambil satu bangku yang ada kat situ, aku pun panjat untuk jengah dekat jejari tingkap yang ada kat situ. Waktu tu cap, aku nampak ada satu makhluk yang besar berbulu cap tengah peluk tiang yang aku sandar petang tadi, yang aku tidur kat situ tadi. Waktu tu memang aku tak cakap banyak. Aku lari pergi rumah Pak Imam. Pak Imam kumpulkan orang kampung, pergi try buka rumah tu, memang tak boleh buka cap. And yang paling menakutkan cap, dah sampai ke hari ni, cerita ni dah 3 tahun cap, rumah tu masih lagi belum dapat dibuka. Dan orang-orang kampung kata pintu rumah tu akan terbuka setiap kali maghrib saja cap. Aku tak tahu betul ke tidak, tapi rumah tu memang kita orang biarkan. Memang ada lagi kat Perak. Dan itulah ada kisah yang dihantarkan oleh Ai kepada kita guys. So itulah dia guys, 2 kisah yang Acap nak share dengan korang. Memang dahsyat bagi Acap, memang tragik. Cerita kedua ni memang sesuatu sangat. Pasal warisan-warisan ni memang kita tak boleh nak cakap banyak. So kalau korang suka lagi cerita macam ni, korang boleh drop dekat komen bawah. And kita jumpa di video akan datang. I see you when I see you guys. Jaga-jaga dengan homestay yang korang sewa guys. Mungkin ada cerita di sebaliknya. Assalamualaikum. Bye.